الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا لا بدين ودهر الداهرين اللهم يسر ولا تعسر أما بعد. Yang saya hormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Muslimin Muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan hajah, tuan-tuan haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk dalam masih untuk diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang pada rumah Allah untuk solat berjemaah sama-sama, dapat beriktikaf, dapat berwiri, dapat berdoa sama-sama dan dapat semayang qabliyah dan ba'diyah ya sama-sama. Alhamdulillah. Itu semua adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, iaitu tak lain tak bukan kita dapat hadir ini adalah nikmat kesihatan yang Allah kurniakan kepada kita. Jadi bila kita tengok dalam keadaan muda-mudi kesihatan yang baik ini, kata sebahagian para sarjana ilmu, kita janganlah tinggalkan mudah terpedaya dalam keseronokan dunia ini. Maknanya kalau ada masa lapang, ruangkan masa untuk kita dalam majlis ilmu, ruangkan masa kita untuk baca Al-Quran, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana masa sihat inilah yang dikatakan kita masa ruang kita nak cari bekalan amal untuk bawa bekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau dalam sibuk dunia ni memang terlampau sibuk sungguhlah. Memang sibuk dunia ni memang terlampau sibuk yang teramat sangat. Jika kadang-kadang tak ada ruang masa untuk nak kita bermujahadah, tak ada masa langsung kita nak bercakap dengan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, tak ada masa untuk nak berluang dada untuk nak mengisi tentang pengisian makanan watami hati kita, tak ada. Sebab bila sibuk dunia ni memang teramat sibuk, maka ruang masa untuk kita nak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala akan jadi sempit balik. Tidak ada masa tuan-tuan ya. Jadi gunakanlah nikmat kesihatan tengah-tengah sihat ini. Kita kata jika ada ruang untuk datang masjid, kita datang masjid ilmu ya, untuk mendengar ya. Itu semua adalah kehendak pada pintu hati kita belaka. Itu semua kalau kita mengaji dalam bab tasawuf ni kita akan faham ya. Hati kita ni perlu ada vitamin, didikan tu kena ada jugalah, supaya kita nak melemahkan segala lawanan dengan nafsu kita tu. Kita kena berlawan, bermujahadah lah untuk nak bersama-sama dengan dalam ahlullah, dipanggil ahli dalam jemaah Allah Subhanahu wa taala ini. Okey. Jadi pada malam ni kita sambung pada surah yang baru, iaitu surah Abasa ya. Surah Abasa. Surah ini apakah yang dimasukkan dengan Abasa itu? Surah ini kalau siapa pernah baca hadis ataupun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjumpa nama yang dikatakan umum maktum. Pernah dengar kan? Umum maktum.
Ibnu Maktum ni ia adalah anak saudara kepada ibu Siti Khadijah lah. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala rekod dan turunkan dalam Al-Quranul Karim berkait dengan cerita ini Abasa. Antara salah satu 7 perkara yang mana Allah Subhanahu Wa Taala beri teguran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satunya surah ni lah, Abasa. Apakah yang dikatakan sehingga Tuhan turunkan ayat Abasa ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia ada 7 yang Allah tegur pada Nabi kita, ada 7 perkara. Salah satunya surah Abasa ni lah. Surah Abasa ini nanti kita akan bincang secara muqaddimah dia dan masuk ayat yang dikatakan di sebalik kenapa ayat ini diturunkan ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Abasa ini ada 42 ayat. Ada 42 ayat. Setengah ulama kata ada 41 ayat. Sebab dia banyak sangat terhenti dalam ayat tu ada terhenti sikit. Jadi kita boleh ambil dalam ni dia mengatakan bahawa 42 ayat dikatakan surah Abasa ini, dan diturunkan di mana tuan-tuan? Di Makkiyah. Makkiyah tu bukan Makkiyah tu Makkah lah. Makkiyah. Jumpa tak? Nombor muka surat 35 ada Makkiyah ni iaitu diturunkan di Mekah. Di Mekah ayat ini diturunkan ya, sebelum Nabi Muhammad berpindah di Madinah. Jadi kalau ayat itu berdasarkan kepada Madaniyah, dia akan iaitu surah itu diturunkan di Madinah. Itu Madaniyah, yakni Makkiyah. Makkiyah ni surah itu diturunkan di Mekah. Kalau ia tulis di bawah tu Madaniyah, surah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Madinah. Dibezakan, itu Makkiyah atau Madaniyah. Dua. Jadi dalam Quran ni diturunkan ada di Mekah, ada di Madinah. Okey. Ini rumusan yang kita yang saya cuma huraikan sedikitlah yang berkait dengan surah Abasa wa Tawalla ini. Tetapi apakah yang dimasukkan dengan Abasa? Abasa itu, Abasa yang maksudnya adalah memasangkan muka. Memasangkan muka, Abasa itu. Ataupun yang dikatakan muka tak berapa ceria lah. Boleh juga masuk tu. Abasa tu boleh guna lah ya. Iaitu perkataan memasangkan muka ataupun muka dah berapa dah nak ceria kata orang. Itu masuk Abasa. Masuk surah ni lah ya. Jadi seperti biasa memang kita kadang-kadang dalam tafsir Quran ni dia akan highlight dulu tentang pengisian rumusan tajuk tu sebelum kita baca, supaya nak memudahkan kita faham dan kita nak kenal. Surah Abasa ni diturunkan di Mekah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa masuk kepada iaitu memasangkan muka ataupun tak ceria muka. Sebab apakah dimasukkan sebegitu? Baik. Surah Abasa ini diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala berhubung dengan keadaan seorang sahabat yang utama oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu sahabat Nabi yang bernama Ibnu Maktum. Bukan Khatum, Maktum, Ibnu Maktum. Ibnu Maktum ni dia merupakan orang buta. Orang buta, cacat daripada awal lah. Dari budak memang dia buta dah. Dia memang tak nampak apa-apa. Memang dia sejak dilahirkan, dikatakan Ibnu Maktum ni dia cacat daripada budak sampai ke besar. Cacat pada penglihatan, tak nampak lah.
Jadi dia tak kenal Nabi sebenarnya. Bukan tak kenal, tak pernah tengok Nabi. Jadi wajah Nabi pun dia tak pernah tengok macam mana. Tetapi dia dapat melihat dari segi mata hati dia. Dia kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui mata hati yang tajam yang Allah bagi dekat Ummu Maktum ini. Itu kelebihan lah pada sahabat-sahabat tu. Dipanggil karamah. Iaitu anak saudara ibu Siti Khadijah yang lelaki. Ummu Maktum ini adalah buta semenjak lahir dia. Ini dalam hadis pun ada cerita dalam bab ini, kisah ni dalam hadis. Ia termasuk golongan orang-orang muhajirin yang pertama-tama acap kali ia diwakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam sembahyang di Madinah. Sebab tu dulu ada orang tanya, ada persoalan yang bertanya, adakah sah tak sembahyang imam orang buta ni? Kata berapa dosanya sah sembahyang tu? Dia cuma buta dari segi perbuatan molek ke? Jadi sah sembahyang tu. Dalilnya mana? Ummu Maktum ni dalil dia. Dalil dia sahabat Nabi ni lah. Ummu Maktum ni yang jadi imam. Dia pernah wakili Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam. Ketika mana bila pun tak ada masa wafat, dia yang mengambil tugas azalnya. Ummu Maktum ni juga. Maknanya Ibnu Maktum ni boleh buat kerja dua dalam satu lah. Imam boleh, bila pun boleh. Dia buta tapi keistimewaan Allah bagi dia anugerah kot tu. Ibnu Maktum lagi saya tukar kau Ibnu Maktum. Badalah ni Ibnu Maktum. Ada tu ada Ibnu Maktum macam-macam lah. Tapi boleh Ibnu Maktum Maktum. Arwah mak saya Kuntung. Arwah mak saya nama Kuntung. Jadi akan nama kan ini Ibnu Maktum. Jadi apabila lah suatu ketika sebelum Nabi kita berjauh ke Madinah, Ibnu Maktum datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan waktu tu Rasulullah ni dihadapi oleh beberapa orang pemuka-pemuka kaum Quraisy. Pemuka-pemuka kaum Quraisy yang belum memeluk agama Islam, iaitu salah seorangnya Utbah. Utbah masa tu tak belum perlu Islam lagi lah. Yang keduanya Syaibah. Yang seterusnya tu boleh baca lah ya, dekat dalam tu dia ada tulis dah sekian mungkin. Yang mananya pada masa tu Rasulullah ni dia nak pergi jumpa berdakwah dengan pemuka-pemuka Quraisy yang dikatakan yang ketua sekali, ketua bahagian Quraisy. Nak menjadikan nak memperkenalkan wajah Islam ni kepada mereka. Lalulah pada masa tu tengah-tengah sedar Nabi kita sedang bercakap berdakwah tentang keindahan Islam. Lalulah Ibnu Maktum ni celah tanya Nabi masa cakap tu. Kita rekaskan di sini, iaitu tengah-tengah cakap tu, lalulah Ibnu Maktum ada apa? Ya Rasulullah, tolonglah baca kat aku ni ayat-ayat Allah itu kepada aku ni. Tolong baca kepada aku ni, dan tolong ulang-ulang perkataan yang beberapa kali. Sebab ia tidak tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berurusan dengan pemuka-pemuka Quraisy pada masa tu. Jadi bila Ibnu Maktum dia mencelah ketika Nabi dalam bercakap dengan pemuka-pemuka Quraisy ni, Nabi rasa dah lalu lah. Nabi rasa macam bila ada orang mencelah ni, Nabi rasa macam ayat dia tadi tu seolah macam hilang dah pada awal tadi tu. Pada penting macam dah ada jadi hilang daripada apa dipanggil penjelasan awal kan kepada kafir Quraisy tadi tu. Jadi Ibnu Maktum tanya dalam keadaan dia dengan berdakwah. Jadi ayat-ayat awal tadi tu Nabi bercakap hilang dia. Lalulah bila sebegitu bila Nabi dengar Ibnu Maktum celah dalam tengah-tengah berdakwah, orang ni Nabi Allah Taala tegur ni.
Maknanya tengah-tengah Ibnu Maktum tegur, Nabi bermasa muka lalu dah. Nabi pandang lain, tak pandang kepada Ibnu Maktum tu. Lalulah ayat ni jadi diturunkan ni, abasa wa tawalla ni, ajar ni. Maknanya Nabi pun Tuhan tegur juga dah. Maknanya dalam berdakwah, Ibnu Maktum tegur dalam percakapan dia, nak tolong ajar. Ibnu Maktum masa tu dia dah nampak Nabi, dia tak kenal pun. Cuma dia gitu, dia tolong. Dia ingat ke Nabi tengah bersendirian, bercakap bersahaja. Rupanya Nabi pun sedang berdakwah kepada pemuka Quraisy. Lepas pada tu Ibnu Maktum masuk ke dalam percakapan Nabi, tengah dalam percakapan dengan Quraisy pada masa tu, tanya tentang suruh ajar ayat-ayat Allah ini kepada dia. Sebab mu tahu Muhammad, ajarlah aku. Dia ingat ke Rasulullah duduk seorang. Bila lah Nabi tengah bercakap, Ibnu Maktum naik celah dalam tu, lalulah Nabi pun masa muka lalu. Nak marah lah, macam ke bukan nak marah sangat, macam masa muka ni macam ke muka dah berceria lah, kata ulama situ. Macam dia berpaling gitu. Macam ke dia rasa macam nak marah, ada bukan nak marah, dah juga dia panggil macam masa muka lah. Dia berpaling gitu. Seolah macam tu lah. Sebab Nabi ni dia orang yang ada dajjal ni, dia bukan macam kita tuan. Dia tahap Nabi ni, dia mahu ni ada sukat tangan dia juga. Kita lain, kita ada rimau, ada singa, ada ular sawa, macam-macam. Nabi tak ada. Nabi ni memang dia seorang yang penyejuk segala-galanya. Sampai ke batu pun, haiwan, semua pokok tumbuhan sayang ke dia baka. Kita kadang-kadang lalu batu tak jepeh pun tambah. Nak rakyat situ lah. Tapi bilalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermasa muka, lalulah pada masa tu Allah tegur Nabi, jangan buat gitu wahai Muhammad. Jangan buat gitu kepada Ibnu Maktum saudaramu tu. Kerana dia bertanya, bukannya dia tahu sedang masa percakapan tu. Bukan tak ada, dia tak tahu pun. Dia buta, dia tak nampak. Tapi dia nak kamu ajarkan dia ayat-ayat Allah pada masa tu. Ajar ke dia, ulang benda yang sama. Itu saja. Lalu Allah tegur tuan-tuan. Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalulah Allah turunkan ayat ini, ayat masa muka kan, abasa. Iaitu ayat tentang memasahkan muka. Maknanya Allah tegur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tegur tu bukan tegur tu dok tuan. Tegur kasih sayang Allah pada Nabi ni supaya tidak berlaku kepada Nabi pada zaman Nabi, pada zaman Nabi pada masa itu, pada sahabat-sahabat, pada ulama-ulama, dan pada zaman kita sekarang ni pun macam tu juga. Maknanya kalau kita nak berdakwah orang pun macam dari segi pensusuk dengan psikologi macam mana pun, kalau ada orang celah, jangan nak marah. Kita tengah berdakwah orang, tiba-tiba main air lu, contohlah. Malulah berdakwah tepi dia sebelah. Pak ni pula jadi pemurah. Main ustaz main air dakwah, main tabligh main air weh. Saya angkat air dah ni. Kamu tengah dakwah, takkan nak marah pula ke jiran tu. Berair kena air ke semualah. Itulah yang ulama kata supaya benda yang seperti ini berlaku pada zaman Nabi dahulu, pada ayat Abasa ini sekuat-kuat tidak berlaku kepada kita sekarang ni juga. Maknanya kita kena berlapan dada lah. Pada berdasarkan pada ayat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang Ibnu Maktum, Ummu Maktum akan memutuskan percakapannya dengan mereka itu. Ketidaksenangan Rasulullah ketika itu datang pada mukanya, lalu masanglah mukanya, dan dia berpaling daripada Ummu Maktum. Jelasnya tiada mempedulikan perkataannya itu. Sebab itulah turunlah ayat-ayat yang akan kita tafsirkan ini. Inilah yang dimasukkan pada ayat 1. Yang kedua, iaitu Allah mengkhabarkan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermasa muka dan berpaling, yakni tiada mempedulikan
Sebabnya ketika ia berkata-kata dengan pemuka-pemuka Quraisy yang berpengaruh besar di antara kaumnya, hendak menarik mereka memeluk agama Islam dengan pengharapan supaya kaumnya terbawa pula. Tiba-tiba datang kepadanya seorang sahabatnya yang buta, Ibnu Maktum, meminta pelajaran dan meminta dibacakan Al-Quran kepadanya. Rasulullah tidak senang kalau-kalau perkataan sahabatnya itu dan penjawapan yang diberikan memutuskan percakapannya yang penting itu dengan pemuka-pemuka Quraisy yang tengah dihadapinya, maka masalah mukanya serta tiada mempedulikan perkataan sahabatnya itu. Inilah sejarah penurunan surah Abasa ini ya. Ini mukadimah ya dalam pentafsiran Ikkah yang ditafsirkan oleh para ulama kita ini. Jadi pada ayat yang pertama yang kita baca ni, insya-Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermasam muka dan berpaling. Masuk dia. Macam mana tu? Kita nak huraikan di sini. Baik. Faham dulu masuk abasa tadi, masam muka ataupun muka tak ceria lah ya. Tu. Allah tegur kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya jangan buatlah benda seperti masam muka tu kan. Maksud Tuhan larang lah tu ya. Dalam kita dalam beragam dalam proses kita nak mengenal Allah, menyampaikan ilmu, ataupun kita tengah ngajar lah kan. Saya ngajar, tuan-tuan tengah celah saya. Takkan saya nak masam muka pula tau. Banyak tak boleh masam muka. Terus tanya-tanyalah. Ataupun ada benda orang tuan lebih faham daripada saya, dipersilakanlah. Dia alu-alukan. Tetapi sebagai adab dalam kita mencari ilmu ni, ada adab pula. Contohnya kita nak mencelah ketika orang ngajar, kita akan tangan kan. Ustaz tolong boleh saya nak mencelah? Boleh. Itu sebagai adab lah dalam kita mengambil ilmu, dalam kita nak konteks perbualan pada masa tu dalam hubungan pada itu. Sebab turun ayat ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala membentangkan peristiwa yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah supaya kejadian itu tidak berulang lagi. Ulama tafsir sebagian pasajana membahaskan dalam bab ini supaya benda-benda seperti ini dalam bermasam muka tidak akan berlaku lagi pada sampai bila-bila lah. Sampai sejak zaman Nabi pada masa tu dah, zaman sahabat, zaman tabi'in, ulama, Umar Rasulullah tu sampai sekarang pun tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkait dengan masa muka dan berpaling tadah kan. Tak boleh tidak dibenarkan seperti itu kerana jelas sekali Quran telah direkodkan dalam ni siapa yang suruh. Allah suruh. Bukan Nabi suruh, Allah suruh, dan Allah tegur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini menggambarkan iaitu kasih sayangnya dalam kita dalam bab mengambil ilmu ataupun dalam perbualan hakikat seseorang itu Dengan kita baca surah Abasa ini, sekurang-kurangnya kita boleh jadikan motivasi dalam hidup kita lah. Sebab surah Abasa ini memberi kesan natijah yang baik, kesan daripada berpaling muka tadi tu, kesan Nabi dengan Maktum. Dia boleh memberikan kita pengajaran yang sangat baik pada kita boleh mendidik kita supaya menjadikan sebagai motivasi akhlak yang baik dan dalam penyampaian beradab dengan yang baik, contoh-contoh yang baik kita kena kemukakan di sini. Okey. Peristiwa ini berhubung dengan orang Islam yang buta. Maknanya Allah tak sebut nama dia kalau ikut pada mukadimah tadi dalam tafsir yang lain, iaitu Allah tak sebut Maktum tu. Nama tu cuma disebut seorang yang buta saja. Seorang yang buta ni sahabat Nabi, tak lain tak bukan ialah Maktum, Ibnu Maktum. Peristiwa ini berhubung dengan orang Islam yang buta. Allah tak sebut nama dia
yang datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara yang mengenai tentang agama itu. Jadi inilah yang dikatakan pada ayat yang pertama, dia bermasam muka dan berpaling. Dan ayat yang kedua, kerana datang kepadanya orang buta itu. Ayat yang kedua, kerana datangnya orang buta itu untuk bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengenai ayat-ayat Allah itu Al-Quran Nurul Karim, macam mana dalam bentuk proses bacaan itu sendiri, bentuk nak menyampaikan itu. Tetapi itulah yang dikatakan kelebihan Ummu Maktum ini, dia sahabat Nabi yang selepas pada Bilal bin Rabah wafat, meninggal, dialah yang mengambil tugas Bilal. Dan ada kalanya masa tu pun dia pernah mewakili Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wakil imam lah, ya. Sebab tu pada ayat ini yang bermaksud datang kepadanya orang buta itu nak bertanya khabar, nak bertanya tentang kepada Nabi bagaimanakah ayat-ayat Allah itu nak dialungkan kepada dia, bacaan kepada dia lah, supaya Ibnu Maktum ni boleh belajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kadang-kadang ialah dia orang buta, cuma dia tak tahulah Nabi tu sedang berkomunikasi pada masa tu. Barangkali kalau Ibnu Maktum dia celik mata, dia tak tanya pula kan, dia celah pula. Tetapi di sebalik rahsia ayat ni diturunkan, itulah kaedah kita dalam kita nak menyampaikan ilmu, mengambil ilmu, nak mencari ilmu, elokkanlah jauh daripada segala sikap buruk sangka dan berpaling tadah ini ataupun sikap yang sombong. Bolehlah sebagai ini dalam tafsiran ini sebagai pengajaran motivasi dan adab ini ayat ini secara meluas mengatakan bahawa kadang-kadang benda yang kita nak sampai tu kan kepada orang lain, belum tentu orang lain boleh terima ayat kita ni tau. Contohnya kalau kita nak berdakwah lah kepada orang kafir Quraisy, orang non-Muslim kan, orang Cina-Cina ke, barangkali setengah daripada para ilmuwan kita pun, para murabi, pesan dah ala-ala kita nak contohnya kita pergi ke rumah orang non-Muslim, baiki basikal ke, dia bomel, jangan lupa kita selit sikit dakwah kita tu. Kita kenalkan dia dengan agama kita tu. Tak salah, memang kita diajar sebegitu. Maknanya di sana tu, dalam kita nak memperluaskan imej Islam, agama kita ni kepada orang lain, kepada non-Muslim, tak salah lah kita hari ni kita kena membudayakan, mempromokan Islam sebagai agama rasmi kita ni. Islam agama yang sangat terbaik, indah sekali daripada agama-agama lain. Kita memang disuruh tu, dituntut dakwah pada orang non-Muslim. Ala-ala dia baik bersikap kan, maya jangan silang kali, maya kita kita pergi kenal-kenal sekali kan, tempat-tempat surau ke masjid ke, maya jangan ajak usul lalu, ajak dik dah. Ajak makan dulu kan, tempat bila makan kita tu je contoh yang baik, baca doa dulu ke kan, gitu. Kita ajar satu persatu, mana nak tahu kok dia akan jadi melekat di situ kan, dengan apa yang nak aling itu pada mereka itu yang kita nak pesan tu. Ini berdasarkan pada ayat ni juga. Gitu. Dan yang ketiga, wa ma yudrika la'allahu yazakka, apakah yang memberitahukan kepadamu mudah-mudahan ia menyucikan diri. Pada ayat yang ketiga dan keempat, Allah Subhanahu wa taala boleh tengok di sini ya, catatan ringkas, menegur dan mencatat perbuatan Nabi kita itu, iaitu tahukah engkau hai Rasulku Muhammad, keadaan orang yang buta ini, dia bersedia membersihkan dirinya daripada segala
kederhakaan dengan pengetahuan Islam yang telah dipelajarinya. Dia akan mengingati apa-apa yang ia lupa, maka berfaedahlah kepadanya peringatan yang mengingatkan kelupaannya. Ya. Ini ayat 3 dan 4, iaitu au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau ia mengingati maka memberi manfaat akan dia peringatan ini. Okey, maknanya di sini tuan-tuan, ya, ayat 3 dan 4 ini, dia bersedia membersihkan dirinya daripada segala kesederhakaan dengan pengetahuan Islam yang telah dipelajarinya. Kalau ilmu itu disebarkan, kalau orang itu disebarkan ilmu, maka pada orang lain, manfaatkan kepada orang lain. Sebab Islam ni agama yang nasihat, agama yang memberi tauladan kepada orang lain. Jadi kata Nabi, kalau kamu memberi manfaat kepada orang lain, Islam ni adalah agama yang memberi manfaat kepada orang lain, kan. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang sentiasa memberi manfaat kepada orang lain, kan, memberi kebaikan kepada orang lain juga. Jika orang lain dalam kegelapan, wajib kita kena menyuluhinya. Wajib kita kena memberitahu tentang bagaimanakah, apakah masalah dia itu yang dihadapi sebelum ni. Tapi kita sebagai orang yang dicari, bagaimana kita nak menjadikan diri itu kembali kepada keindahan dan Islam balilah, ya. Nak kembali pada pakai jalan balik. Kalau dia ada masalah lah, sebab itulah ilmu ni sebagai peranan dalam proses untuk mendidik diri kita ini. Dan ayat yang kelima, amma man istaghna, adapun orang yang menyangka terkaya tidak berhajat itu. Ini ayat kelima. Kena pula itu baca sama lalu, fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka, maka kebetulan kau berhadap kepadanya, dan padahal tidak keberatan kepadamu bahawa ia tidak mensucikan diri. Okey, ayat 5 dan 6 7 ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berkata, masih lagi bab umum maktum, adapun pemuka-pemuka Quraisy yang tengah bercakap-cakap dengan kau itu adalah mereka orang-orang yang merasa tiada berhajat kepada mendengar Al-Quran pun. Ini Allah kata ni, Allah sebut, disebabkan mereka telah merasa senang dan puas dengan harta dan kekuatan atau kecukupan kehidupan dunia, engkau sangat berharap kepada mereka dan sangat menghiraukan mereka sehingga melengahkan sahabatmu itu. Maknanya melengahkan sahabat siapa dia? Umatong adi ya. Orang Nabi tak pandang dia, kan. Nabi berpasang muka tu, kan. Maknanya Tuhan kata sendiri di sini, tuan-tuan. Allah sebut dalam ni, ayat 5 dan 6 dan 7 ini. Merasa tidak engkau adalah mereka orang merasa tidak berhajat mendengar. Sedang kita berdakwah ni, pada hak yang dikatakan Nabi berdakwah dulu, kadang belum tentu pembesar-pembesar Quran, kepala besar dia, kan, orang-orang hak ternama dia ni, belum nak kepada Islam. Kadang bila tentu dia nak peluk Islam. Sebab dia ni dalam masa tu, masa zaman Nabi tengah berdakwah tu, dia cukuplah kedah. Harta banyak dah. Perempuan ada dah. Maknanya wang ringgit adalah kedah, makan minum cukuplah kedah. Jadi kadang-kadang bila teguran Allah Subhanahu Wa Taala ni kepada Nabi kita, kan, berdakwah pada masa tu, sehingga kan mengabaikan Ibnu Maktum pada masa tu, kadang Tuhan kata belum tentu sampai kepada orang penghuni Quraisy ni. Sebab apa? Yang membagikan pengetahuan hidayah tu aku, bukan mu, Muhammad. Kalau kamu nak berdakwah sangat, dakwah saya sedah lah. Jangan tu sangat, jangan membelakangkan orang. Orang kan, orang setengah orang kita sedang mendahaga ilmu, kena bagilah, kena wujudlah balik. Tapi kalau orang yang kamu sedang berdakwah sekarang ni pun,
Dia orang cukup pakai dah kan. Ada semua kelengkapan dah. Maknanya kalau setakat duit tu memang dah kaya dah lah. Di sini sebut harta dah cukup dah. Apa ni? Senang dengan kepuasan dia, kehidupan dia cukup belaka dah. Sebab itulah bila Nabi kita nak berdakwah ni, kadang benda tentu dia akan sampai kepada mereka kan. Benda tu mereka perlu Islam kerana di sana mereka telah ada segala-galanya harta dunia tu kan. Sehingga kan kamu telah mengabaikan Ibnu Maktum tadi tu kan. Nak sangat kamu ajar dia tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Engkau seorang rasul daripada Allah, pekerjaan kau hanya menyampaikan apa-apa yang diceritakan Allah. Ni ayat ni dah ada dah sini kan. Tidak jadi kewajipanmu berlebih-lebihan mengambil hati orang-orang yang sengaja ditarik. Cukuplah dengan sekadar sederhana sahaja. Cukuplah kamu berdakwah hanya sekadar sederhana sahaja. Jangan lebih-lebih sangat ya. Bila orang-orang yang tertipu dan terpedaya dengan kesenangan dan kepuasan duniawi itu menyangka tiada bahajat kepada petunjuk ilahi dan suka tinggal dalam kekafiran dan kedurhakaan kepada Allah dengan kehendak sendiri, maka tidaklah jadi aib dan tidak jadi cacat atau keberatan kepadamu lagi kalau mereka tinggal juga tidak membersihkan dirinya daripada kufur dan kedurhakaan itu. Okey. Ini pada ayat yang keseterusnya kita ambil sekian ya, pada ayat ke-8 habis pada lah ni muka ni. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talahha. Adapun orang yang datang kepadamu dengan berusaha dan dia takut, maka engkau berlalai-lalai daripadanya. Pada ayat muka 8 Allah mengatakan lagi, adapun akan orang Ibnu Maktum yang datang kepadamu dengan sengaja menerima hidayah Allah dan petunjuk ilahi, sedang ia takut kepada Allah dan takut akan tersesat daripada jalan yang benar, maka engkau lengahkan dan tiada engkau pedulikan ya. Ni dapat ayat ni Tuhan tegur lagi ni Nabi ya. Sampai Tuhan bercakap lagi tentang apa ni, sedang tentang Ibnu Maktum yang datang kepada Nabi dengan sengaja menerima hidayah Allah dan petunjuk ilahi, ataupun petunjuk Allah, sedang ia takut kepada Allah dan takut akan tersesat jalan yang benar, maka engkau lengahkan dan tiada engkau pedulikan. Maknanya Tuhan larang Nabi kita buat seperti tadi kan, bermasa muka tadi. Okey, habis tentang berkait dengan Ibnu Maktum. Cuma ada sikit lagi ada di bawah tu, ya masya'ara muslimin. Itu keterangan sajalah, tapi kita akan sambung pada ayat yang ke-11 pada minggu depan. Itu ayat yang lain pula ya, insya-Allah masih dari surah Abasa. Jadi kalau sesiapa yang nak tengok pada tu apa, saya sekarang ada buat 3 live. Satu sekarang ni live sekarang ni di Facebook saya sekarang ni, live di Facebook saya, saya langsung di surau ni lah ya. Satu lagi saya ada saluran channel YouTube saya sendiri, baru buat 3-4 hari ni apa. Siapa yang nak tengok boleh rujukkan majalah kuliah kita ni, boleh tengok dalam channel YouTube saya tu, namanya Ahmad Nazri bin Ismail. Dalam kurungan tu UAINI, UANI, Ustaz Ahmad Nazri Ismail lah kurungan tu. Baru buat dalam 2-3 hari ni barulah baru saya hantar 6 video. Saya buat dua tempat sajalah untuk channel saya ni. Satu di atas tu, satu di sini. Jadi boleh tengok di situ video-video, dan ada video yang tak dimasukkan lagi. Mungkin di tempat lain pun takkan buat juga, tapi saya belum cukup masa lagi lah nak buat ni. Dan TikTok saya pun ada sekali ya, iaitu Ahmad Nazri pun ada sekali TikTok saya. Dan channel saya Ahmad Nazri bin Ismail
Dalam kurungan tu UI ni, UANI, Ustaz Ahmad Nazri Ismail. Adalah gambar saya duduk dalam kereta pakai baju kok pakai kopiah merah tu. Adalah apa? UANI. UANI, Ustaz Ahmad Nazri Ismail. Dalam kurungan tu lah, dalam subscriber tu. YouTube channel saya sendiri lah. Sebab saya dibantu oleh bekas timbalan pengarah JPS. Ada Dato' tu kat Sultan Alok. Dia orang yang engineer bekas timbalan pengarah JPS. Dia ni pakar lah bidang TikTok semua kan, bidang edit-edit tu. Dia yang banyak yang backup saya supaya buatlah TikTok ya, dalam live semua ni. Jadi saya pun macam orang lah. Asal tak mau juga, asal malas semua nak buat ni. Cuma macam tu lah. Cuma sekadar bila dia bagi semangat, saya pun rasa macam tak apalah, kita main dakwah ni terperlu saja nak buat tu lah ya. Dalam Facebook saya pun ada live sekarang ni, iaitu Ahmad Nazri Ismail. Facebook saya ada gambar kantung macam tu dah suka tu kan. Ada gambar kantung yang macam orang aling gitu ya. Facebook saya Ahmad Nazri Ismail. TikTok saya Ahmad Nazri. TikTok saya. Tapi channel YouTube saya Ahmad Nazri Ismail UANI. UANI. Ustaz Ahmad Nazri Ismail okey, itu saja nak khabar kalau siapa nak tengok live lah cara kuliah mana-mana pun. Dan persoalan soal jawab biasa saya akan jawab pada TikTok lah. InsyaAllah TikTok saya akan buat tempat jawab untuk soal jawab, ataupun dalam YouTube pun perlukan masa untuk saya nak jawab. Tapi buat masa ni saya akan mana-mana persoalan yang dibuat dalam WhatsApp, saya akan utara dekat TikTok dalam satu masa yang saya ada masa lah untuk nak buat tu live tu, insyaAllah. TikTok nama saya saja Ahmad Nazri je. Gambar saya yang ada kat Putrajaya masa tu, ada pakai jaket tu. Tu je. Takut ada yang nak tu lah ya. Nak kuliah ulang balik boleh tengok tafsir yang kita ni ya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.